Ini adalah satu kisah lama berkenaan penlibatan cawangan khas ataupun Kenny di dalam usaha membanteras kegiatan jenayah. Seperti yang diceritakan sebelum ini, selepas tamat perjuangan bersenjata PKM, F-Team sudah tidak lagi mempunyai peranan melawan komunis. Oleh yang demikian, tenaga F-Team disalur pula untuk tujuan memerangi jenayah. Tuan Kenny sendiri telah dikeluarkan daripada F-Team dan dia diberi jawatan baru yang dinamakan penyelaras berisikan. Pemegang jawatan ini sepatutnya berpangkat superintendent, namun entah di mana silapnya Kenny tidak diberi pangkat pemangku superintendent, sebaliknya hanya diberi menanggung kerja jawatan superintendent. Apapun, Kenny tidak pernah kisah pasal pangkat. Dia lebih mementingkan rasa seronok menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya. Tugas penyelaras perisikan ini amat sesuai bagi Kenny kerana dia masih berpeluang menjalankan projek sama seperti dia di F-Team dahulu, dan dia juga masih berdamping rapat dengan F-Team. Sebagai penyelaras perisikan, beliau diberi tugas menyalurkan tenaga dan kepakaran yang dimiliki oleh pasukan rahsianya di dalam cawangan khas untuk membanteras kegiatan jenayah berat dan terancang, terutama di sekitar Kuala Lumpur. Kenny amat gembira melakukan tugas ini kerana dia mempunyai gandengan rapat dengan OCCI Kuala Lumpur ketika itu, Allahyarham Bakri Omar, mantan Ketua Polis Negara, dan dengan Allahyarham DSP Bahadun, OC di 9 Kuala Lumpur. Kenny sangat kagum dengan Bahadun kerana beliau seorang yang sangat berani, sangat gigih menentang jenayah berat sehingga beliau mendapat jolokan Dead Angel ataupun Malaikat Maut. Selama 2 tahun, Kenny berganding bahu dengan Bahadun daripada tahun 1991 sehingga 1992. Mereka bersama-sama merancang untuk menentang penjenayah bersenjata. Bezanya, Kenny bermain di belakang tabir kerana dia tetap orang cawangan khas yang low profile, sedangkan DSP Bahadun pemain watak utama di muka depan. Kenny banyak menggunakan kepakaran perisikan pasukan rahsianya untuk menyiasat sasaran, mengenal pasti mereka, di mana kedudukan mereka serta mengekori mereka, mengetahui segala hubungan mereka, juga mengenal pasti apa perancangan mereka dan bila masa mereka hendak melakukan jenayah. Berbekalkan segala maklumat penting itu, mudahlah DSP Bahadun melancarkan gerakan membasmi penjenayah bersenjata yang sangat berbahaya. Di dalam tahun 1991 sehingga 92 sahaja, Kenny dan Bahadun telah berjaya merampas 68 laras senjata api di Kuala Lumpur. Perhubungan di antara Kenny dengan Bahadun juga amat profesional. Mereka banyak bertemu secara rahsia. Kenny tidak mencampuri urusan peribadi Bahadun. Setiap kali ingin berbincang, Kenny akan memanggil Bahadun ke gerai Hilton Annex. Kenny tidak mahu dia dikenali ramai, terutama oleh anasir-anasir underground jenayah. Sejak di awal penlibatannya dengan CID Kuala Lumpur, Kenny telah mengadakan perbincangan serius dengan Bahadun tentang cara terbaik untuk menghalang kemasukan senjata api daripada negara jiran. Bilangan terlalu banyak, kejadian rompakan bersenjata terlalu berleluasa, tindakan-tindakan konvensional yang selama ini dijalankan masih kurang memberi kesan. Kenny akhirnya mula nampak jalan. Cara terbaik adalah pergi kepada sumber pengedaran senjata itu sendiri. Ya, pergi bersemuka dengan pengedar senjata api itu yang bertapak di Thailand. Namun mereka itu mafia, kehidupan mereka bergelumang senjata, perkara bunuh-membunuh adalah mainan harian bagi mereka. Sanggupkah Kenny melakukannya? Lagipun untuk apa? Takkan untuk warning ketua mafia tu? Gila ke Kenny ni? Sebenarnya Kenny tidak gila. Dia mempunyai perancangan yang bijak. Dia telah memulakan langkah daripada Kuala Lumpur. Ketika itu Bahadun ada seorang sos yang menjadi runner kepada kecil-kecilan penyeludupan senjata api. Peranannya kecil, hanya sekali-sekala diguna untuk menyeludup senjata api. Kenny mengambil kesempatan membina sos ini daripada penyeludup kecilan kepada penyeludupan yang lebih besar dan dikenali di kalangan anggota underground. Akhirnya, selepas 6 bulan, sos ini sudah dapat meningkatkan prestasinya. Dia mempunyai link terus dengan seorang pengedar senjata api terbesar di Thailand. Kenny dan Bahadun terus merancang. Akhirnya mereka bersetuju menghantar pesanan kepada ketua mafia Thai itu, memberitahu bahawa CID Malaysia hendak berjumpa dan berbincang dengannya. Wakil CID itu sanggup datang ke Thailand untuk mengadakan perbincangan. Akhirnya seruan Kenny dan Bahadun diterima baik. Ketua mafia meminta mereka datang ke Hat Nyai untuk bertemu.
Segala perancangan dan tindakan Kenny serta Bahadon bukanlah dibuat mengikut kehendak hati mereka berdua sahaja. Yang pastinya, mereka mendapat restu daripada bos-bos mereka termasuk Ketua Cawangan Khas OCCI Tuan Bakri Omar dan juga pengarah CID Datuk Zaman Han. Selepas mendapat lampu hijau, mereka berdua ke Hat Nyai. Hanya mereka berdua tanpa pasukan sokongan. Di Hat Nyai, mereka telah pergi ke tempat yang telah ditetapkan. Mereka ditemui oleh beberapa orang anggota underground Thailand. Lalu, mata mereka diikat. Mereka telah dibawa naik kenderaan tetapi tidak tahu pergi ke mana. Setelah beberapa lama, kereta berhenti. Mereka dibawa turun. Mata masih ditutup. Mereka di-escort seperti seorang tawanan. Apabila penutup mata dibuka, Kenny dan Bahadon mendapati diri mereka berada di dalam sebuah bilik yang sangat besar. Memang layak dipanggil bilik ketua mafia. Di dalam bilik ada sebuah meja yang sangat besar dan duduk di belakang meja itu pun seorang yang berbadan besar. Dia seorang Thailand berketurunan Cina. Dia berbahasa Inggeris tidak berapa fasih, broken English katanya. Tapi ada seorang pengikutnya yang bertindak sebagai penterjemah. Perasaan Kenny ketika itu, walau cuba menahan perasaan takut, dia tetap tidak dapat menahan diri daripada darah gemuruh. Jantung berdeguk-degap berjalan laju. Namun dia tawakal akan menghadapi sebarang kemungkinan. Dia berpegang kepada kepercayaan berpantang maut sebelum ajal. Dia terus memberanikan diri. Ketua mafia menyuruh mereka duduk. Kenny memulakan bicara. Katanya dia datang daripada Kuala Lumpur. Datang sebagai wakil CID Malaysia. Katanya lagi CID memang mengenali dan mengetahui diri ketua pembekas senjata api itu. Juga mengenali semua runner yang dia membuat urusan membekas senjata ke Malaysia. Hakikat sebenar, Kenny hanya berpura-pura tahu. Namun, kedatangan beliau ke Hat Nyai bukan untuk mencari gaduh dan bukan juga untuk mengganggu perniagaan mafia itu. Dia berhak menjual senjata apinya kerana itu adalah bisnes dia. Kenny hanya meminta kerjasama daripada Big Boss akan datang jika dia menjual senjata api kepada orang Malaysia. Haruslah maklumkan kepada pihak CID Malaysia dahulu. Big Boss mendengar dengan teliti. Perbualan seterusnya berlangsung di dalam bahasa Melayu Patani kerana Big Boss itu boleh bercakap Melayu. Dia nampaknya bersetuju dengan syarat-syarat yang telah ditetapkannya. Tindakan mereka mengawasi kemasukan senjata api daripada Thailand lebih berjaya kerana mendapat tip-off daripada pembekal. Mengenai perjalanan senjata api apabila sampai ke tangan pembeli mudah diketahui kerana runner di Malaysia adalah di bawah kawalan Kenny dan Bahadon. Tindakan seterusnya terhadap sasaran biasanya Kenny akan serahkan kepada Bahadon kerana dia mempunyai tenaga yang cukup dan berupaya. Dengan demikian, sejak itu Bahadon lebih hebat di gelanggang menghancurkan geng-geng perompak bersenjata sehingga dia telah digelar Malaikat Maut. Satu persatu geng bersenjata telah ditumpaskan di Malaysia. Namun, Kenny menyedari pihak pengedar senjata api daripada Thailand itu tidak memberikan kerjasama 100%. Mereka hanya memberikan tip-off kes yang kecil-kecil sahaja. Jika ada pembelian melibatkan skala besar, mereka akan sorokkan kerana mereka tidak mahu kerugian bisnes. Akhirnya, berkat usaha keras Kenny dan Bahadon, sindiket yang besar-besar pun berjaya ditumpaskan. Ini termasuklah pemusnahan dan pembenterasan secara menyeluruh penyeludupan senjata api skala besar yang pernah berlaku di Pulau Pinang satu ketika dulu yang telah berjaya ditumpaskan.